Nasional ini majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 055. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama sepanjang minggu ini. KWSP, Najib dan Zahid, dua figura politik kluster mahkamah, gila populariti. Isu Azam Baki siasatan lanjut perlu kembalikan keyakinan rakyat. Azam Baki terperangkap dengan penjelasan yang meragukan. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata sehebat-hebat Mukhris, anak bangsawan ini tidak dapat melindungi fakta sejarah. Dua kali beliau dijatuhkan sebagai Menteri Besar Kedah di pertengahan jalan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Datuk Seri Mukhris Mahathir, yang menyifatkan pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan lagi calon sesuai untuk menjadi Perdana Menteri. Menurut Hassan, Mukhris tidak pernah memegang jawatan Menteri Besar Kedah dari awal hingga ke akhir seperti mana Menteri Besar yang lain. Manakala selama-lama Anwar yang dikatakan oleh Mukhris masa untuknya sudah berlalu. Pada hari ini beliau masih menjadi Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, pengerusi PH dan Ketua Pembangkang di Parlimen. Tambah Hassan, Mukhris perlu sedar ramai rakyat termasuk anggota PKR dan penyokong PH yang kecewa apabila bapa beliau yang juga pengerusi Pejuang ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, enggan melepaskan jawatan Perdana Menteri yang telah dijanjikan kepada Anwar. Tetapi beliau tidak akan membiarkan pemimpinnya yang telah berkorban untuk rakyat dan negara merengkuk di dalam penjara lebih 11 tahun lamanya diperkotak-katikkan ahli politik muda, anak bangsawan yang tidak pernah semalam pun merengkuk dalam lokap kerana berani bersuara untuk rakyat. Sementara itu, MPP Keadilan Amidi Abdul Manan menasihati Presiden Parti Pejuang Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir agar memacu partinya berpencak menentang UMNO dengan mengangkat nilai-nilai atau gagasan yang dibawa. Ini kerana katanya kenyataan Mukhris langsung tidak mencerminkan nilai kepimpinan yang berkualiti dan berinspirasi. Katanya Mukhris perlu mengarah tumpuan partinya untuk merampas kerusi-kerusi yang kini menjadi milik UMNO kerana mereka adalah musuh yang sebenarnya. Barulah dilihat seorang pemimpin yang terselah kejantanannya bukan hanya berselindung dan menempel di sebalik pengaruh parti-parti lain. Di samping itu katanya Mukhris seharusnya melebarkan pengaruh Pejuang sebagai sebuah entiti politik baharu yang mahu bertapak di persada politik negara. Beliau berkata demikian merujuk kepada kenyataan Mukhris Mahathir yang menganggap masa buat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan telah berlalu. Parti Pejuang bukan sahaja dilihat antara ada dan tiada, malah dengan kualiti kepimpinan yang sedang diperlihatkan kini, dibimbangi mereka yang berprinsip dan beridealisme tinggi akan lari meninggalkan Pejuang seperti mana Dr. Mazli Malik yang sebelum ini dilihat mesra Pejuang kini tegas memberikan komitmen bersama keadilan katanya. Tambahnya lagi, Mukhris sepatutnya belajar cara berpolitik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup tegas dengan prinsip menolak amalan kroni, berpolitik secara berani, mendepani segala risiko demi rakyat dan negara. Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilihat memilih untuk meningkatkan populariti dengan cara yang tidak bertanggungjawab dari segi keuangan untuk menarik perhatian orang ramai dengan menggesa pengeluaran KWSP untuk diteruskan. Pandangan ini disuarakan oleh Ahli Parlimen Bangi Dr. Ong Kian Ming yang meminta rakyat tidak terpedaya dengan desakan dalam isu pengeluaran wang KWSP yang dilihat hanya populariti dua figura tersebut. Beliau berharap dalam kepimpinan UMNO ada suara yang lebih munasabah untuk berkongsi kebimbangan mengenai seruan untuk rakyat keluarkan simpanan KWSP mereka sendiri yang akan mempunyai implikasi peribadi jangka panjang yang serius, terutamanya bagi pencarum dalam komuniti B40 yang akan mempunyai sedikit baki akaun KWSP mereka apabila bersara. Menjelang November 2021, Najib Razak dilihat kononnya meneruskan gesaannya untuk membenarkan pencarum KWSP mengeluarkan RM10,000 lagi daripada akaun mereka untuk satu kali terakhir melalui kemudahan iCitra. Beliau telah mengulangi desakan ini pada penghujung Disember lalu dan baru-baru ini pada Januari 2022 menggunakan banjir dalam negara sebagai sebab. Hakikatnya kedua-dua figura ini, Najib dan Zahid, dilihat lebih prihatin untuk menyelamatkan diri mereka daripada dipenjarakan akibat
akibat daripada tuduhan rasuah terhadap mereka daripada membantu rakyat yang menderita. Rakyat tidak akan terkejut jika mereka menggunakan lebih banyak langkah populis untuk memperbodohkan rakyat supaya berfikir bahawa mereka cuba melakukannya demi menyelamatkan orang ramai. Tetapi hakikat sebenarnya ini semua tentang cuba menyelamatkan diri mereka sahaja. Timbalan Pengerusi UMNO Johor Datuk Nur Jazlan Muhammad menyalahkan sikap PAS yang tidak pernah ikhlas dalam membentuk kerjasama dengan parti lain membuatkan pakatan yang dibina sering tersasar. Kata beliau, PAS mempunyai banyak sejarah buruk dalam menjalinkan kerjasama politik dengan parti lain. Mangsa pertama Parti Islam ialah Semangat 46 yang ditubuhkan pada awal 90-an bagi menentang UMNO dan Barisan Nasional BN. Tambah beliau, selepas berjaya menubuhkan kerajaan bersama Semangat 46 di Kelantan di bawah Angkatan Perpaduan Ummah, PAS semakin lama semakin besar kepala. Pakatan itu hanya mampu kekal sepenggal sahaja apabila PAS didakwa terlalu mahu mendominasi politik dan pentadbiran di Kelantan sehingga mengetepikan Semangat 46. PAS selalu mahu menjadi abang besar dalam kerjasama politik dan mereka tidak pernah ikhlas. Sebab itulah katanya semua pakatan yang dibuat bersama PAS tidak akan kekal. Ujar Ketua UMNO bahagian pula itu, cita-cita PAS untuk berkuasa di peringkat pusat membuatkan mereka mencari lagi pakatan baharu sebelum tertubuhnya Barisan Alternatif atau BA pada tahun 1999. Selain Pakatan Rakyat pada tahun 2008 yang turut melibatkan Parti Keadilan Rakyat PKR dan DAP. Menurut Nur Jazlan, biarpun bersama dua parti yang dominan dalam PR, PAS masih mahu menunjukkan kuasanya dan ingin menjadi kingmaker dalam kedua-dua pakatan politik itu. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki menafikan sekeras-kerasnya terhadap tuduhan beliau mempunyai kawalan ke atas banyak syarikat termasuk syarikat konglomerat seperti didakwa dan tular sejak akhir-akhir ini. Beliau menganggap ia satu penipuan besar pihak tertentu untuk memberi persepsi negatif yang direka cipta untuk menjatuhkan reputasinya dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Beliau juga tidak menolak kemungkinan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap akaun media sosial edisi siasat yang sejak beberapa bulan lalu mendakwa berlaku salah laku yang membabitkan diri beliau. Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR berpuas hati dengan penjelasan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam pemilikan saham yang didakwa dimilikinya. Pengerusi LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata panel lembaga itu memanggil Azam pada 24 November lalu untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu yang tular di media sosial dan menimbulkan persepsi negatif terhadap SPRM. Abu Zahar berkata Azam menjelaskan adik beliau Nasir Baki menggunakan akaunnya untuk membeli saham berkenaan pada tahun 2015. Katanya lagi Azam memaklumkan beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan bagi pembelian maupun pemilikan saham berkenaan. Sementara itu, Presiden Transparency International Malaysia TIM Muhammad Mohan menyifatkan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sendiri yang menyiasat sebarang kes yang melibatkan pegawainya sebagai sesuatu yang tidak wajar. Tegas beliau, tindakan tersebut jelas hanya akan mengundang pelbagai kesangsian, spekulasi dan persepsi negatif di kalangan rakyat. Beliau menegaskan sepatutnya kes sedemikian dikendalikan oleh sebuah jawatan kuasa bebas yang dianggotai bekas-bekas pegawai tertinggi Badan Perundangan dan Pencegahan Jenayah yang tidak berkepentingan. Ini kerana ia akan menjadi satu isu apabila rakyat akan bertanya di mana kebebasannya SPRM. Beliau berpandangan kes-kes berprofil tinggi dibuat oleh satu jawatan kuasa khas yang bebas, mungkin dianggotai oleh bekas hakim, bekas ketua polis atau bekas ketua Pesuruhjaya SPRM. Beliau melihat banyak pihak termasuk rakyat menyatakan rasa tidak puas hati mereka dengan jawapan yang diberikan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, badan yang berada di bawah SPRM itu, berhubung kes dakwaan korupsi ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki. Sementara itu, Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub menggesa LPPR supaya menjalankan siasatan lanjut terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM terbabit. Tegas beliau, tindakan tersebut penting bagi mengembalikan semula keyakinan orang ramai dan orang awam terhadap SPRM. Katanya ia adalah berkenaan dengan kepentingan orang ramai untuk mengembalikan keyakinan orang awam terhadap badan SPRM bagi mengekang aktiviti rasuah atau segala aktiviti yang menjerumus kepada pecah amanah yang mana kerajaan
bertanggungjawab untuk menjawab perkara ini. Dalam perkembangan sama, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC akan meminta semua pihak yang terbabit, termasuk Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki memberi penjelasan serta mengesahkan kenyataan yang dibuat sebelum ini selain mengumpul sebarang bukti berkaitan. Pengawal Selia Pasaran Moda tempatan itu dalam satu kenyataan berkata, di bawah Seksyen 25 Akta Perindustrian Sekuriti, semua akaun sekuriti yang dibuat dengan depository pusat mesti menggunakan nama pemilik manfaat security deposit atau nama yang dibenarkan. Sebelum ini, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, satu daripada 5 badan pemantau bebas SPRM, mendapati tiada sebarang perlakuan jenayah atau percanggahan kepentingan membabitkan Azam dalam urus niaga saham pada tahun 2015. Pengerusi LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata LPPR dalam mesyuarat khas pada 24 November lalu mendapati penjelasan Azam dan Ketua Pesuruhjaya SPRM itu menjelaskan bahawa akaun sahamnya digunakan oleh adiknya Nasir Baki untuk membeli saham-saham pada tahun 2015. Abu Zahar berkata pembelian saham-saham berkenaan dibuat di pasaran saham terbuka dan tiada sebarang percanggahan kepentingan bagi pembelian saham-saham berkenaan pada tahun itu, dan saham-saham itu juga telah dipindahkan kepada Nasir pada tahun yang sama. Beliau berkata selepas berbincang panjang lebar, ahli-ahli LPPR berpendapat bahawa Azam tiada sebarang kepentingan keuangan maupun beneficial ke atas saham-saham berkenaan. Dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Peguam Negara serta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia digesa menjalankan siasatan terhadap pengakuan yang dibuat Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang membenarkan adiknya membeli saham menggunakan akaunnya pada tahun 2015. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Parti Keadilan Rakyat PKR Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pengakuan Azam itu menimbulkan keraguan dan mendatangkan kecurigaan yang serius kerana berpotensi melanggar peruntukan Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Sekuriti yang mewajibkan akaun sistem depository pusat dibuka atas nama sendiri. Katanya wang dalam akaun saham yang dikatakan bukan milik Azam menimbulkan keraguan daripada mana datangnya sumber walaupun dikatakan milik adik beliau. Malah katanya transaksi tidak jelas perlu diteliti sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang lain yang boleh membawa kepada potensi salah laku lain seperti kesalahan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4/1/B Akta Pencegahan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA TFPUAA 2001. Sebelum itu, beliau mewakili AMK PKR membuat laporan polis terhadap Azam di Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi bersama beberapa ahli Parlimen PKR susulan penjelasan Azam berhubung saham bernilai jutaan ringgit atas namanya yang dibeli adiknya Nasir Baki dengan menggunakan akaun miliknya. Akmal juga ahli Parlimen Johor Bahru berkata penjelasan tersebut menimbulkan syak wasangka terhadap pematuhan, pemilikan dan perisytiharan harta oleh pegawai awam dengan syarat ditetapkan serta mendapat kebenaran pegawai atasan. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik terkini. Jumpa lagi minggu depan. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi Khas Mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.